Okay, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Semua boleh dengar saya ke? Boleh, Doktor. Boleh, Doktor. Okay, Boleh, terima Doktor. kasih. Okay, thank you. Okay, so kita akan sambung perbincangan kita berkenaan dengan statistik. Sorry. Okay, so saya akan present screen ni. Okay. Okay, boleh nampak Okay, so kita sampai mana ya? Yang ini dah ke? Saya Dah, ingat. Doktor. Dah kan? Okay, jadi kita Yang randomization? Randomization dah, Doktor. Dah. Okay. Rasa macam belum je. Perawakan dah. Tak apa kita ulang balik. Randomization ni dah, Doktor. Dah kan? Okay. Macam mana cabut undi semua dah? Cerita dah? Belum lagi kan? Okay. Okay, tak apa kita apa ni? Discuss balik hari ni. Okay. So, kita patah balik sekejap, sedikit. Okay, so sebelum ini, kita dah bercerita tentang kepentingan kepentingan menggunakan statistik, lepas tu fungsi statistik, okay, kemudian the nature of statistics, okay. Macam mana statistik ini dia berbeza kerana we are not dealing with exact facts, okay. So itu we have to bear that in mind. And then also kita dah bercakap berkenaan dengan the basis of experimental statistics, okay, all the assumptions, okay, and then the probabilities, macam mana kita punya decision making sama ada berbeza atau tak berbeza, ianya adalah berdasarkan kepada probability. Okay. Kemudian kita juga telah bercakap berkenaan dengan components of experimental statistics. Sebelum tu, saya minta maaf sebab saya belum upload lagi dua lecture sebelum ni. Okay, so saya just baru dapat download lah pagi tadi sebab saya tak mahir sangat. Okay, so akhirnya berjaya. Okay, so lepas ni insyaAllah saya akan uploadkan. Okay. Okay, kemudian components of experimental statistics. Okay, so hypothesis. Yang ini kita telah berbincang sebelum ini. Bagaimana kita okay. Okay, so bagaimana kita menjalankan kajian, apa-apa kajian menjalankan kajian, kita start off dengan problem statement. Okay, so we start off with problem statement. Jadi, saya rasa hari ini kebanyakan daripada you all kan? You all ni tahun berapa ya? Tahun 3 kan? You all kot yang kebanyakan yang dapat tajuk thesis kan hari ni? Okay. Yeah. Yeah, okay. Kadang-kadang confused juga. Okay, anyway. Okay, so everything mula-mula bila kita jalankan kajian, kita akan start dengan problem statement. Okay, problem statement ni adalah apa isu ataupun masalah yang nak di-tackle. Okay, yang nak dikaji. Okay.
Kemudian berdasarkan kepada permasalahan ini, maka kita akan dapat apa yang kita namakan sebagai objektif kajian. Sorry. Sebelum itu, okey, kita akan ada hipotesis kajian. Hipotesis kajian. Okey. Kemudian, okey, saya ambil satu contoh. Contoh dia ada, katakan kita, masalah dia adalah kita nak tahu. Okey, kita nak tahu apakah kesan. Okey, saya rasa minggu lepas kita dah discuss tentang apa ni contoh ni. Okey, apa kesan pemanasan? Okey, terhadap antioksidan dalam jus nanas sebagai contoh. Okey. So kita tak tahu. So ini kita punya permasalahan lah. Okey, apa yang kita nak kaji. So based on that kita ada hipotesis. Hipotesis kita kajian adalah mungkin okey, suhu tinggi okey akan rosakkan. Okey, akan rosakkan ataupun degrade okey bahan antioksidan. Okey, ini kita punya hipotesis. Tapi kita perlu bukti. Sebab apa tu sains? Okey. Sains, asas kepada sains adalah bukti. Okey, asas kepada sains adalah bukti. It is proof. Okey, sebagai contoh macam sekarang ni COVID-19. Okey. Jadi untuk vaksin kita nak tentukan vaksin itu selamat atau tidak, maka mesti ada bukti. Bukti dia adalah kajian fasa 1, fasa 2, fasa 3 dan sebagainya. Okay, so it is based on proof. Okay, so that is the basis of science. Okay, so it is the basis of science is proof. Okay, so apabila kita nak kaji tentang perkara ni, okay, so kita nak kaji tentang perkara ni. Okay, so yang ini, so kita nak dapatkan dia punya proof. Okay, apakah? Barulah kita boleh claim ini kesan dia adalah sekian. Okay, so selepas kita dapat hipotesis kajian, based on this hypothesis, okay, so maka kita akan dapatkan kita punya objektif. Objektif kajian. Okay, so objektif kajian. Selepas itu berdasarkan pada objektif, kemudian kita akan design reka bentuk eksperimen. Okey, di sini yang kita akan tentukan apakah dia punya faktor dia, apakah dia punya perlakuan dia ataupun treatment. Okey, apakah dia punya respons. Okey, kita tentukan di sini. Bagaimana kita nak carry out. Okey, how do we carry out ataupun conduct the experiment. Okey, sama ada dia punya randomization sebagai contohnya. Okey, dan dia punya design of experiment dan sebagainya. Okey, selepas itu, then you carry out the, okay, conduct the research. Okey, selepas conduct the research, then you akan dapat dia punya data. And then you need to analyze the data. Okay, after you have analyzed the data, then okay, you have to discuss. Okay, and then conclusion lah. Conclude. Okay. Okay, so basically itu dia punya apa ni cara alih je lah. So apa yang you akan buat daripada semester ini sehinggalah ke semester hadapan. Okay. Okay, so dari segi statistik dia terlibat daripada sehinggalah you conclude. Okay. Apa ni antara kelemahan okay, pelajar-pelajar adalah okay, apabila dalam kebanyakan kesnya boleh kata kesemualah jarang-jarang sekali tajuk yang you dapat tu adalah you punya idea. Dan sangat-sangat jarang.
Okay, walaupun ada, okay, dan boleh dilaksanakan, you kena discuss dengan pensyarah. Okay, so sangat-sangat jarang. Biasanya tajuk itu datang daripada pensyarah. Okay, so pensyarah yang memikirkan tajuk, maka pensyarah tersebut telah melalui ini. Okay, problem statement ni. Isu dan masalah. Okay, isu dan masalah ni dia telah lalui. Okay, apakah dia punya isu, apakah dia punya background sebagai contoh, apakah dia punya background info. Okay, apakah dia punya current status of the masalah ni. Okay, apakah ada studies. Okay, so lepas tu then only sampai kepada hipotesis kajian. Okay, so apabila pensyarah telah lalui perkara tersebut, then kemudian dia dapat tajuk and then dia beri pada you. Tapi masalah biasanya pelajar tidak melalui proses ini. Dan jadi apabila present proposal, biasanya bila ditanya tak boleh jawab. Kan? Sebab you did not go through that thought process. Okay, dia punya thought process tu. Okay, that thought process tu. Ini daripada satu tahap kepada tahap, satu point kepada satu point. Jadi bila you ambil tajuk and then you buat objektif, tapi dia punya asas, dia punya problem statement tu, you tidak go through, okay, that thought process. Dengan itu bila ditanya, biasanya pelajar tidak akan dapat jawab. Okay, so sebab itu, you have to know the problem statement. Daripada you punya tajuk tu, okay, tahu apakah dia punya problem statement. Okay. Okay. Sama ada tajuk tu tajuk yang you pilih ataupun tajuk yang you tidak pilih. Okay, basically tidak mengapa sebenarnya. Okay, because it is an exercise. Okay. Okay, so yang penting you buat yang terbaik. Okay, so go through the thought process. Okay, take that problem as your problem. Okay, so you go through kenapa, always tanya why, kenapa. Okay, so bila why ini, bila you tanya why, then you akan dapat understand. Bila you tanya what sahaja, then you cuma dapat information. Okay, so that is why, okay, biasanya pelajar dia cuma tanya what saja, apa objektif, apa tajuk, okay, apa dia punya treatment. Tapi untuk you faham, you always kena tanya why. Kalau tajuk dia sedemikian, why? Kenapa tajuk itu sedemikian? And so you have to ask yourself, okay, and then try to rationalize, okay, why it is so. Okay, so that is the thought process. Okay. Okay, and then bila you dah go through that thought process, then bila ditanya kenapa ambil ini, kenapa dan sebagainya, then you will be able to answer the question. Okay, so first sekali adalah of course you punya proposal presentation. So di situ banyak akan ditanya lah. Okay, kemudian dalam banyak-banyak ini, okay, then you akan arrive at dia punya hypothesis kajian. Okay, dia akan dapat dia punya hipotesis kajian. Okay, sebagai contoh, suhu tinggi akan rosakkan bahan-bahan antioksidan. That is our hypothesis. Is it true? We do not know. Okay, that's why we have to do the study. And that is why we have to do the study. Kalau dah tahu, tak perlu ada study. Okay. Okay, so Okay, so bila sampai hipotesis, suhu tinggi akan rosakkan bahan antioksidan. So itu kita punya hipotesis. Then, of course, selepas based on that hypothesis, then decide the objective of the kajian. So sekarang ni kita nak kaji tentang suhu tinggi. So objektif, kita punya hipotesis berkenaan dengan suhu tinggi akan rosakkan bahan antioksidan. So objektif, of course, mestilah nak tengok kesan suhu terhadap activity antiox. Okay, juice dan nas. So that will be the objective. Okay, so semuanya adalah inline.
Okay, semuanya berkait. Okay, so dia dapat kesan suhu. Okay, and then based on that, barulah kita akan design kita punya eksperimen. Okay, barulah design kita punya eksperimen. Okay. So di dalam reka bentuk eksperimen ini, okay, bagaimana kita nak laksanakan? Okay, bagaimana kita nak laksanakan? Okay, so kembali kepada yang tadi, so itu overall apa yang berlaku semasa menjalankan eksperimen. Okay. Okay, so kita ada hipotesis tadi, okay, sama ada kalau dalam kita ada null hypothesis dan juga kita ada alternate hypothesis. Okay, so kita punya hypothesis di sini, okay, bermaksud kalau suhu tinggi akan merosakkan bahan-bahan antioksida. So dengan itu dia punya mu 1, okay, so sama ada hypothesis dia non, iaitu tiada kesan suhu. Okay, itu percakapan biasa, tiada kesan suhu, tapi kalau kita jadikan dia sebagai statement, okay, statement untuk dalam apa ni, tiada kesan suhu, kalau kita jadikan dia statement statistik, so kita kata tiada kesan maksudnya mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu 3 lah. Maksudnya dia punya average dia tidak berbeza, mean dia tidak beza, rata tidak beza. Okay, so kalau alternate hypothesis, HA, maksudnya ada perbezaan. Okay, at least satu berbeza. Yang mana satu tidak pasti lagi. Okay, so itu adalah dia punya sorry. Saya silap. Okay. Saya padam dulu. Abaikan ini. Okay, belum lagi. Okay. Okay, sorry. Okay, so kita kembali pada hipotesis tadi. Tadi adalah hipotesis kajian. Okay, yang ini adalah hipotesis ini, okay, adalah hipotesis statistik. Okay. Okay, hipotesis statistik ini apabila kita jalankan reka bentuk eksperimen. Okay, kemudian you ada faktor and then perlakuan, treatment, respon. Okay, pertama sekali kita kena review balik terms ni ya. Okay, review balik terms ni. Okay, faktor adalah apa yang kita nak, apa yang dikaji. Kalau pada masa you sekolah menengah sekolah rendah dulu, okay, ini adalah faktor yang diubah lah. Okay, ini adalah faktor yang diubah. Okay, kemudian sebagai contoh dalam kes ini, apa faktor dia? Ianya adalah suhu. Okay, ianya adalah suhu. Okay, kemudian apabila kita nak tentukan sesuatu kesan, maka kita perlu beza-bezakan faktor tersebut. Okay, kesan tersebut kita kena beza-bezakan. Okay, dan itu suhu ini mestilah ada beberapa tahap. Tahap itu yang kita namakan sebagai perlakuan. Sebagai contoh, suhu kita 70, 80, 90 darjah Celsius. Contohnya. Okey. Dan barulah kita boleh tahu kesan suhu. Kalau kita cuma ada 90 darjah Celsius saja. Dan kita tak boleh nak bandingkan dengan apa-apa. Okey. Jadi kita tidak boleh nak tentukan dia punya kesannya. Okey. Kemudian respons adalah apa yang diukur. Okey, contohnya kalau dalam kes ini kita nak tentukan aktiviti antioksida, okey, mungkin kita akan gunakan DPPH ataupun FRAP ataupun ORAC dan sebagainya. Okey, untuk mengukur kandungan antioksida. Okey. Okey, so itu adalah bagaimana kita jalankan eksperimen. Okey. Okey, so apabila kita nak compare, okey. Okey, bila kita nak jalankan, kita nak tengok sama ada sesuatu itu berbeza ataupun tidak. Sebagai contoh, kalau kita panaskan pada 60, 70, adakah ianya berbeza
dengan 80 dan 90. Okey, so dengan itu kita kena jalankan ujian statistik. Okey, itu adalah komponen dalam experimental statistics. Okey, so bila kita nak jalankan ujian, maka kita kena ada hipotesis statistics. Okey, iaitu H0. Okey, H0 di sini. Okey. Okey, H0. Okey, dan juga H alternate. Okey, H0 mengatakan di antara suhu tersebut, okey, tidak ada perbezaan. Okey, macam tadi ya. Okay, so tidak ada perbezaan. H alternate mengatakan salah satunya adalah berbeza. Okay, so itu adalah hipotesis ujian statistik. Okay, dia berbeza dengan hipotesis kajian. Hipotesis kajian okay, adalah secara overallnya apakah approach yang kita akan ambil. Okay, tapi hipotesis ianya berada di sinilah. Okay, ianya berada di sini. Okay, so itu adalah hipotesis kajian. Okay, so itu adalah hipotesis kajian. Okay, kemudian kemudian hipotesis ujian statistik, okay, ianya kita akan jalankan apabila kita analyze the data di situ. Okay, so ia berbeza ya. Okay. Okay, kemudian satu lagi komponen okay, adalah randomization. So randomization ini adalah sangat penting lah. Okay, ianya sangat-sangat penting, tetapi kebanyakan ramai pelajar yang tidak jalankan. Okay. So saya ingin ingatkan, sebelum you buat eksperimen, maka sangat-sangat penting untuk lakukan randomization. Okay, so dealing with unknown system, variability exists, errors also exist, and unknown factors also exist. So we need to randomize to minimize bias, okay, towards a more level playing field. Okay, so basically, okay, apabila kita dah sampai di sini, okay, reka bentuk eksperimen, okay, sampai di reka bentuk eksperimen di sini, so now you want to conduct, okay, you dah ada you punya faktor, suhu, okay, you dah ada you punya pelakuan 70, 80 dan 90. You dah ada you punya respons, iaitu kita ambil satu saja, okay, di PPH sebagai contoh. Okay, then how do you conduct the experiment? Now you are going to the lab and then you want to conduct the experiment. Okay, sebagai contoh, katakan untuk kita punya kesan jus nanas tadi. Okay, so dia punya faktor dia adalah suhu. Kemudian dia punya perlakuan dia ataupun treatment, okay, adalah 70, 80, 90 darjah Celsius. Response adalah DPPH. Okay, dia punya response adalah DPPH. Okay, so ini adalah yang you akan jalankan di dalam lab. Okay, so bagaimana? So sekarang ni apa yang nak buat? Okay, kita ambil nanas, buah nanas, and then kita extract dia punya jus. Okay, selepas itu, okay, katakan kita nak buat untuk replikasi pertama. Biasanya kita akan buat 3 replikasi, maksudnya 3 kali ulang. Okay, so kita ambil ulangan apa ni, batch yang pertama. Okay, you dah dapat jus dia, then you bahagi kepada 3. Okay, satu sampel ini adalah untuk pemanasan 70 darjah Celsius. Satu lagi adalah untuk pemanasan 80 darjah Celsius. Satu lagi untuk pemanasan 90 darjah Celsius. Okay. So you akan masukkan dalam bekas. Kemudian pemanasan menggunakan, sebagai contohnya, katakan dimasukkan dalam water bath. Okay. Masukkan dalam water bath. Okay, so pertama sekali you akan buat, macam mana you buat? Pertama sekali buat 70. Kemudian you buat 80. Kemudian you buat 90. Okey. So ini biasanya yang pelajar akan buat. Tapi ini adalah kaedah yang salah.
Okay. So, dalam kita menjalankan kita punya eksperimen, apabila kita apply kita punya treatment. So, kita tak mahu ada systematic. Okay. Biasanya dalam sains kita suka perkara yang systematic. Okay. Tapi dalam the application of the treatments, okay, we do not want it to be systematic. Because when it is systematic, then there may be biases. Okay, kemungkinan ada bias di situ. Okay. Disebabkan, okay, apabila kita menjalankan penyelidikan, macam tadi itu, okay, bila kita jalankan penyelidikan, you akan menjalankan sesuatu yang tidak pernah dijalankan sebelum ini. Itu yang kita namakan sebagai novelty. Okay. So, kenapa perlu ada kita buat sesuatu yang novel ataupun ada novelty? Because we want to expand the horizon of knowledge. Okay, sebagai contoh katakan ini adalah ilmu. Okay. Apa fungsi penyelidikan? Fungsi penyelidikan adalah dia akan tolak. Okay. So, dia akan menolak. Yang ini ni, this boundary, tolak ke sini. Okay, iaitu dia akan buat sesuatu yang baru. So dengan itu ilmu ni nanti dia akan berkembang. Dan okay, lepas tu yang orang lain pula dia akan tolak. So ilmu akan berkembang. Selama-lama dia akan berkembang. So itu adalah proses pengembangan ilmu. That's why we do research. That is what is being done in all the universities throughout the whole world. So we do research, okay, pelajar-pelajar buat research, okay, undergrad, postgrad dan sebagainya, up to PhD, okay, and then that will expand the body of knowledge, okay. Okay, so apabila you all buat sesuatu perkara yang novel, okay, yang tidak pernah dilaksanakan, okay. So akan ada perkara-perkara yang mana kita tidak faham lagi. Okay, kita tidak tahu. Even bukan saja you pelajar, termasuk juga para pensyarah. Okay, because it is something new ataupun novel. Okay. So dengan itu, sebab itu kita kena ada randomization. Okay, apa basic approach? Basic approach untuk jalankan eksperimen. Okay. Basic approach adalah semuanya malah. Okay, accept faktor. Okay. So, ini semua masa you sekolah menengah dulu adalah dipanggil sebagai perkara yang dimalahkan. Tak silap saya. Okay. Dan sebagai contoh, kalau kita nak jalankan ni, so apa yang perlu malah? Buah nanas, darjah kemantangan. Mesti sama. Tak boleh satu yang dah nak masak, lalu masak, satu lagi adalah putih. So that is not comparable. So tak boleh. Okay, darjah kematangan mesti sama. Isi padu. Isi padu mesti sama. Okey. Dan lepas tu apabila kita panaskan water bath mesti adalah jenis yang sama. Contohnya. Dan seterusnya. So everything perlu sama melainkan suhu. So dengan itu apa-apa hasil results dia, keputusan dia apabila ianya berbeza ke tinggi atau rendah, then we can say that bila kita dapat results ini, this result is due to suhu yang berbeza ni. Bukan disebabkan oleh lain-lain punca. Okay, so kalau kita tidak jaga, tidak malarkan yang lain, okay, sebagai contoh, darjah kematangan berbeza-beza. So dengan itu, kita tidak boleh conclusively, up to a certain degree of confidence, we cannot say that, okay, these differences, results ni, adalah disebabkan oleh suhu. Sebab ada juga faktor lain yang berubah, iaitu dia punya darjah kematangan. So adakah the question will arise that adakah
result ini yang kita nampak ini disebabkan oleh perbezaan suhu ataupun perbezaan darjah kematangan sebagai contoh. Okay, so that will result in the study being inconclusive. Kita tak boleh nak simpulkan. Okay, so sebab itu dia punya basic approach dia adalah semuanya mesti dimalahkan melainkan faktor. Okay, tetapi apabila you buat sesuatu perkara yang novel, okay, ada possibility yang mana ada faktor-faktor yang kita tidak tahu yang mempengaruhi. Macam mana kita nak minimizekan? Sebab itu you kena buat literature review. Okay, sebab itu you kena buat literature review, iaitu bab 2. Yang mana you kena submit at the end of the semester kan. Okay, so apabila you jalankan literature review, maka lagi banyak you baca, lagi banyak you akan dapat maklumat berkenaan dengan dan juga kefahaman dalam that particular bidang. Okay, so dengan itu apabila you nak jalankan eksperimen, okay, you boleh tahu, okay, untuk ini perlu dimalahkan, okay, ini perlu dijaga dan sebagainya. Okay, selain daripada apakah dia punya perkembangan dan sebagainya. Okay, so it helps, okay, in conducting the experiment. So that is why untuk this semester, okay, you kena banyak baca supaya you tahu apakah apa maklumat-maklumat asas di dalam bidang kajian you. Okay, di dalam you punya bidang kajian. Okay. Okay, kemudian pun begitu, walaupun you dah baca sebanyak mungkin sekalipun, akan ada possibility that there are apa kita namakan sebagai confounding factors. Faktor-faktor yang akan mempengaruhi you punya results. Okay, akan ada. Okay, faktor-faktor yang mempengaruhi results. So, apa kita nak buat? That's why we have to do randomization. Okay. Okay, so kembali kepada yang ini. Okay, so biasanya pelajar akan buat, so pertama sekali adalah, okay, pelajar akan buat nombor 1, 70, nombor 2, 80, nombor 3, 90. Macam tu kan? Okay. So sebenarnya apa yang sepatutnya dibuat? Okay. Apa yang sepatutnya dibuat? Okay, katakan you ada buah nanas. Okay, ini untuk replikasi yang pertama saja, saya tunjukkan. Okay. Kemudian you dapatkan dia punya jus. Setelah tu bagi pada 3 sampel sebab you ada 3 treatment. Satu adalah 70, satu adalah 80, satu lagi adalah 90. Okay, so 70, 80, 90. Tetapi apabila you nak jalankan, okay, so you jangan jalankan 70, 80, 90. Tapi you kena campur undi. Jalankan secara rawak. Sebagai contohnya, okay, macam mana nak campur undi, nak merawakkan, ada 2 kaedah. Satu kaedah tradisional. You ambil kertas, tulis 70 darjah Celsius. Satu lagi 80 darjah Celsius. Satu lagi adalah 90 darjah Celsius. Gulung, kemudian cabut satu persatu. Okay? Katakan you cabut, you dapat nombor pertama, cabutan pertama adalah 90 darjah Celsius. So, tulis ini 1. Okay, cabutan yang kedua, you dapat 70. Cabutan ketiga, of course, 80 lah. So, ini adalah randomization. Maksudnya apabila you masuk dalam makmal nanti, okay, you dah prepare, you dah ada 3 sampel, pemanasan mesti pemanasan untuk 90 darjah Celsius dahulu. Okay, buat pemanasan untuk 90 darjah Celsius 90 darjah Celsius dulu. Okay, kemudian barulah you buat untuk 70 darjah Celsius. Okay, last kali baru you buat untuk 80 darjah Celsius. Okay, so bermaksud, okay, ianya tidak sistematik. Okay, ianya tidak sistematik. Itu untuk rep yang pertama. Okay, untuk rep yang kedua, replikasi yang kedua, okay, you ada buah nanas. Buah nanas kedua, you dapatkan dia punya jus, kemudian bagi 3 juga kan. 70, 80, 90.
Okay. So, untuk rep yang kedua ini, replikasi yang kedua, apa yang you perlu buat, you kena cabut undi lagi. Okay, katakan you cabut, mula-mula you dapat ini nombor 1. 70. Cabutan yang kedua, you dapat 90. Cabutan yang ketiga, of course, 80. So, untuk replikasi yang kedua ni, you buat ikut sequence ni. Mula-mula buat yang ini dulu. Okay, 70. Lepas tu, you buat 90. Kemudian, you buat 80. Okay. So, dia berbeza dengan rep 1. So, dengan itu, begitu juga untuk rep 3. Dengan itu, ianya semuanya dirawakkan. Okay, ianya semua dirawakkan. Okey, jadi hasil daripada itu, ia akan membatalkan apa-apa confounding factors yang mungkin kita tidak ketahui. Contoh dia, okey, sebagai contoh. Okey, katakan kita tidak tahu. Katakan kita tidak tahu, tapi jus nanas ini dia sebab dia ada bahan antioksida, so bermaksud dia akan bertindak balas dengan oksigen di dalam udara. Okey. So katakan kita tak buat, katakan kita buat secara sistematik. Okay, pertama sekali, you akan you akan panaskan, okay, you dah prepare 3 ni. Pertama sekali, you panaskan untuk 70. Kan? You buat ni dulu. Second, 80. Third, 90. Okay, so apabila you panaskan 70 ni, maka sampel untuk 80 dan 90 sudah terdedah kepada oksigen. So, dia dah boleh bertindak balas. Contohnya. Okey. Itu untuk rep 1. Okey. Jadi, tempoh tindak balas adalah 70 dengan udara. Okey, dengan oksigen udara, 70 paling singkat. 80 sederhana. 90 adalah paling lambat. Maksudnya, dia punya peluang untuk tindak balas lebih panjang. Okey. Katakan untuk rep 2. You buat macam tu juga. Okey. So, bermaksud selepas itu, you akan dapat, okay, the average for 70, okay, the average for 80, the average for 90 degree C, kan? Okay, you dapati, ini lebih tinggi daripada ini, lebih tinggi daripada ini. Contohnya. Okay. Tapi, okay, adakah perbezaan ini dengan ini disebabkan oleh suhu ataupun disebabkan yang ini 80 ni dia telah terdedah dan bertindak balas dengan oksigen. Dan itu juga dengan yang ini. So kita tak tahu. So itulah confounding factors. Okay, yang mana faktor-faktor yang kita tidak tahu tapi dia boleh mempengaruhi data ataupun keputusan yang kita dapati. Okay. Tetapi kalau kita buat secara randomized macam ni, okay, so any treatment, okay, akan ada peluang untuk diberi perlakuan, dipanaskan first, second ataupun third. So apabila perkara itu berlaku, maka kesan, okay, oksigen tadi akan terbatal. Sebab semuanya mendapat yang sama. Kalau tidak, okay, 70 always yang paling sikit terdedah kepada oksigen. Yang 80 sederhana. Yang 90 yang paling banyak terdedah kepada oksigen. Okay, tetapi kalau kita rawakkan, akan ada 90 yang paling singkat. Pada masa yang sama, lepas itu 90 yang sederhana dan sebagainya. Okay, so dengan itu, the effect of confounding factors will be considered as nullified. Okay? Considered as nullified. Iaitu dibatalkan. Sorry. Okay? It will be nullified. Okay? Iaitu dibatalkan. Okay? Okay, so itu adalah randomization. Sebab itu randomization ini ianya adalah sangat-sangat penting. Okay, nanti kita akan buat secara lebih detail. Okey, kemudian replication. Okey, so kita siapkan ini replication. Okey, untuk replication kenapa kita buat?
replication adalah disebabkan kita tidak tahu the actual measurement of the population. Apakah dia punya function? This function better estimation. Okay, so basically untuk kita dah discuss tentang random taburan normal. Okay, so kalau kita ada taburan normal, ini adalah dia punya actual population mean. Okay, so sekarang ni kita nak cuba untuk kita dapatkan actual population mean. Kalau kita nak kira actual population mean, maka kita kena kira untuk setiap ahli dalam populasi jumlah dan bahagi kepada dengan bilangan population. Okay, jumlah Y bagi dengan N ataupun XI bagi dengan nilai N sebagai contohnya. Okay, tetapi dalam kajian kebanyakannya kita tidak boleh menjalankan sedemikian sebab kita delimit a large population. Sebagai contoh dalam contoh kita adalah buah denas. Untuk buah denas ada berjuta buah denas. Kita tak boleh nak kira ataupun analyze setiap digit buah denas. Okay, so apa yang kita akan buat adalah kita akan cari wakil. Okay, kita akan ambil wakil ataupun dia punya sampel daripada populasi tersebut. Dan jika sampel tersebut, populasi tersebut mengikut taburan normal, maka kita boleh kata the majority of the ahli adalah berdekatan dengan the actual population mean. Dan ada juga kat sini tapi sedikit bilangannya. Ada juga di sini tapi sedikit bilangannya. So dengan itu apabila kita cabut satu ahli, kita pilih, dia mungkin datang daripada sini dan sebagainya. Tetapi kemungkinan besar daripada sini. Right. Okay. Tapi kalau kita cabut dua, lebih tinggi lagi kemungkinan ianya adalah di kawasan ini. Kalau kita cabut tiga, lebih lagi dia punya kemungkinan ianya adalah dalam kawasan ini. Okay, sebagai contohnya kalau saya ada kotak based on probability kan. Saya ada guli merah 5. Okay, kemudian kalau saya juga dalam tu ada guli hijau 2, 3. Okay, kalau saya cabut, apakah kebaran kalian yang kemungkinan saya akan dapat guli merah sebab bilangan dia lebih. Okay, so itu adalah dia punya probability. So sebab itu kalau kita jalankan eksperimen sekali saja, okay, maka kemungkinan besar dia daripada sini, iaitu dekat dengan population mean yang mana kita nak tentukan. Tetapi mungkin juga daripada sini kiri kanan. Okey, daripada kawasan ini dan juga daripada kawasan ini. Kita tak tahu. Tetapi apabila kita ambil lagi, sampel lagi sekali, yang kali kedua dan ketiga, maka kita meningkatkan kebarangkalian yang ahli tersebut adalah di dalam kawasan ini. So dengan itu, we will have a good estimation of the actual mean. Kan? Tapi adakah pasti kita akan sampel yang kita ambil itu datang dari kawasan ini? No, tidak pasti. Walaupun kita cabut 3 kali, there is always a possibility that all 3 are from the peripheral, ujung-ujung dekat sini. Ada possibility. Tetapi possibility-nya adalah kecil berbanding dengan ianya datang daripada kawasan tengah ini. Okay, so that is why kita kena buat aplikasi supaya we will get a better estimation of the mean. Okay, a better estimation of the mean. So dengan itu data yang kita dapat adalah lebih mewakili populasi yang kita nak kaji. Sebagai contohnya dalam kes ini, denas. So apa-apa hasil kita boleh kata, okey, inilah yang akan berlaku apabila kita lakukan terhadap, kita panaskan sebagai contohnya denas ini. Okey. Jadi sebab itu replikasi adalah sangat-sangat penting. Okey, last. 5 minit lagi. Okey, bagaimana nak jalankan replikasi? Okey, so kita tengok lagi kat sini. Okey. Kadang-kadang apa yang dibuat adalah ambil buah nanas, kemudian jus, dapat jus, kemudian bagi 3, kemudian yang ini buat 3 kali.
Okey. Okey. So yang ni buat 3 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali. So 3 rep. 1 kali, 2 kali, 3 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali. So yang ini adalah cara yang salah. Okey, disebabkan ini bukanlah replikasi. Remember, replikasi ini tujuan dia untuk kita ambil representation, wakil daripada ataupun sampel daripada populasi. Kalau dalam kes ini, kita cuma ambil satu saja. So it is not representing dia punya population tadi. It's not representing the population. Okay. So apa yang kita dapat adalah walaupun kita ada 3 kat sini, this only represents this particular buah nanas and not the population. Okay. So apa yang kita kena buat adalah ambil 1 biji buah nanas yang pertama, buat 3 ni. Okay. Kemudian, okay, jalankan. Okay, macam ni. So kita akan dapat satu data. Data daripada sini, data daripada sini, data daripada sini. Kemudian ambil balik buah nanas lagi. Okay, perah lagi jus dia. Kemudian kita buat lagi. Okay, kemudian kita ambil lagi yang ketiga. Okay, ambil lagi yang ketiga. Okay, buah nanas. Kemudian kita perah lagi. Okay, so dengan itu kita akan melibatkan 3 biji buah nanas. So that 3 biji buah nanas is representing the population. So that is replication. Apa yang kita buat ini, kalau kita ambil di sini, ini kita namakan sebagai subsampling. It is a representation of this particular buah nanas, not the population of nanas. But if you were to take 3 kali, kita buat 3 kali, maka it will represent the population of buah nanas. So, bila kita conclude, kita boleh kata, okay, buah nanas dia akan behave like this. Bila kita tingkatkan suhu, maka dia punya antioksidan juga meningkat. So, meaning that any buah nanas yang mana dia punya clone dia sama, kematangan dia sama dan sebagainya, akan juga mendapat keputusan yang sama apabila dipanaskan. Okay, so itu yang kita nak. Okay, bukan kita nak fokus on only 1 biji buah saja. Okay, so remember, apabila untuk replication, maka ianya adalah ulangan from A to Z. Okay, bukan kita just ambil subsampling. Okay, buat sekali. Okay, buat sekali, jus sekali, lepas tu pecah 3 kali. Okay, macam ni. So that is not a replication. It is just a subsampling. Okay? Okay, so kita dah bercakap tentang replication. Okay, mean and standard deviation. Okay, what does mean means? Sum of measurement divided by number of measurement. Ini sudah biasa. The story behind the mean. The story behind the mean is that it is not the whole story. Okay, maksud dia adalah, okay, kita ada lagi 2 minit ya. Okay, so maksud dia adalah jangan terlalu taksub, jangan terlalu obses dengan mean. Okay, contohnya kalau kita ada 3, based on tadi, 70 darjah Celsius, kita dapat DPPH dia, contohnya adalah 70. Sebagai contohnya, 80 darjah Celsius, kita dapat 50. 90 darjah Celsius, kita dapat 80 sebagai contohnya. And then kita akan run ANOVA, analysis of variance, sebagai itu you dah belajar kan. And then Duncan, kita dapat A, and then B. Okay. So, walaupun di sini 70 lebih besar daripada 80, dia punya mean, tetapi tidak signifikan. Bila tidak signifikan, bermaksud ianya sama. Okay, remember that. Okay, remember kembali, bila you buat ujian statistik, okay, you punya hypothesis statistik you adalah H0, yang mana mu1 equals to mu2 equals to mu3 kan. H alternate adalah at least one is different. Okay, so bila you dah jalan, ianya sama, so maksudnya there is not enough proof to accept H alternate. So we reject. And then enough proof to accept H null. So we accept. H null kata apa? It is the same. So kebanyakan ramai pelajar dia akan kata, okay, 70 lebih besar daripada 80 tetapi tidak signifikan.
Okay, so tak perlu sebut lagi dah mean ini. Don't focus on the mean, but focus on the statistical test. So if it is tidak signifikan, bermaksud tak perlu sebut dia lebih besar atau lebih kecil. Because we do not have proof to say that. Okay, basically it is no significant difference. So we treat it as no difference. Okay? Okay. So yang terakhir adalah it is just standard deviation. Okay, kalau dilihat di sini, okay, yang ini dia tidak ada standard deviation, tetapi yang better adalah bila ada standard deviation, ada error bar. Okay, pada dia punya point dia. Kat situ kan. Okay, so dengan itu dia boleh nampak sebenarnya dia bagi another information, iaitu dia punya spread of the data, sama ada data tu G2 ataupun tidak G2. Okay. Okay, so sampai sini dulu. Minggu depan kita akan masuk design of experiment. Ada soalan apa-apa? Doktor, saya tak faham yang signifikan tu. Macam mana? Yang tadi tu. Yang tadi. Yang signifikan tu. Okay. Yang signifikan tu. Okay, so you all semua dah belajar statistik kan? ANOVA, t-test, Duncan. Dah belajar belum? Kalau kesederhanaan dah belajar dah. Dah belajar Okay. Okay, kalau macam tu, okay. So sebagai contoh, katakan kita dah jalankan eksperimen, okay. Daripada sini okay. Katakan kita dah jalankan eksperimen, okay. So kita ada rep 1, and then rep 2, and then rep 3. Ini adalah kita ada nanas, kita dapatkan jus, kemudian kita jalankan 70, panaskan 90. Ini juga nanas yang berbeza. Okey, kita dapatkan jus, and then juga you dapat 70, you panaskan 70, 80, 90. Dan you ada nanas yang berbeza, and then jus. Okey, you dapatkan 70, 80, you panaskan 70, 80, 90. Okey, so ini adalah replication pertama, kedua dan ketiga. Right. Okey, so setelah itu, apa yang you akan buat adalah, bila you akan measure untuk setiap ini, you akan measure dia punya DPPH. Okey, DPPH. Sebagai contohnya lah, DPPH is the measurement of antioxidant activity. Okey, so lepas tu you akan dapat nilai. So ini you akan dapat satu nilai. Okey, ini you akan dapat nilai, ini you akan dapat nilai, ini you akan dapat nilai. So you akan ambil ni, you akan averagekan dia. Okey. Kemudian untuk yang 80 pula pun you akan dapat nilai juga. Okey, so ini pun you akan ambil, you akan averagekan dia. Okey. Kemudian untuk yang ini, okey, untuk yang ini, okey. So you akan dapat nilai juga. You akan dapat nilai, kemudian you akan averagekan dia. Okey. Apabila you nak compare between this, okey, semua sekali ni, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Kan? So you akan jalankan, sebab dia ada 3, you akan jalankan analysis of variance. Okey. So analysis of variance, dia akan beritahu, okey, sama ada H0 ataupun H alternate. H0 kata no significant difference. H alternate kata yes, ada difference. Okay. Okay. So, kemudian you akan buat, usually kita akan buat apa kita panggil sebagai MMCT. Ini kita akan discuss later lah. Okay, iaitu ujian Duncan ataupun Tukey ataupun Fisher. Okey, disebabkan apabila kita jalankan ANOVA cuma dia kata okey, ada significant difference. Tetapi dia tak beritahu yang mana satu. Okey? So dengan itu kita kena jalankan
MMCT, multiple means comparison test. Based on this, then dia akan beritahu, okay, yang saya kata tadi itulah. Okay, katakan mu mu untuk 70, mu ni average mu 70, you dapat nilai dia 70, min dia. Okay, yang sini tadi 70, yang ini 50, yang ini 80. Itu dia punya min dia. Jadi mu untuk 80 80 adalah 50. Mu untuk 90 adalah 80. Okey, so MMCT ni dia akan beritahu adakah perbezaan. Kita nampak ni kan 70 dengan 50 berbeza tak? Ianya berbeza. Tapi adakah perbezaan ini kita namakan perbezaan yang signifikan ataupun tidak? Okey, kalau ianya perbezaan yang signifikan, bermaksud ianya probability less than 0.05 apabila kita ambil confidence interval 95%, darjah keyakinan contohnya. Okey, so bermaksud apabila ada perbezaan signifikan, ianya adalah perbezaan disebabkan perlakuan. Iaitu dalam kes kita ni adalah suhu berbeza. Okey. Kadang-kadang walaupun dia punya mean dia berbeza, tetapi test ini mengatakan no significant difference. Walaupun mean dia berbeza. Okey. Kalau tiada perbezaan signifikan di more than 0.05, bermaksud ianya tiada kesan daripada suhu yang berbeza. Tiada kesan suhu yang berbeza. Tetapi kita tengok min ni berbeza, ini lebih tinggi daripada ni. Ini perbezaan ini bukan disebabkan oleh suhu yang berbeza, tetapi ianya disebabkan oleh the heterogeneity of the sample. Iaitu sememangnya sampel tu dia berbeza-beza, tapi bukan disebabkan oleh suhu. Okey? Okey, so sebab itu apabila kita lihat di sini, kan, kalau kita dapati mean dia berbeza, jangan terus percaya, jangan terus fokus on the mean. Okey, tapi fokus on ujian ini. Apakah ujian mengatakan ianya berbeza? Kalau ujian mengatakan ianya berbeza, yes, dan baru kita kata ianya berbeza. Kalau tidak, kita tidak boleh kata ianya berbeza. Walaupun mean dia menunjukkan perbezaan. Dan walaupun mean dia menunjukkan perbezaan. Tapi sebenarnya perbezaan itu bukan disebabkan oleh perlakuan yang kita beri, tetapi ianya disebabkan oleh ada error ataupun kemungkinan besar sememangnya perbezaan yang sedia ada di antara ahli dalam populasi tersebut. Sebagai contoh macam saya cakap hari itu, kalau kita ambil satu kelas budak-budak umur 7 tahun, walaupun umur sama tetapi dia punya berat dia berbeza-beza. So that is the heterogeneity of the population. Kan? So begitu juga. Okay, dalam kes ini, buah nanas ini, okay, apabila ianya tiada perbezaan yang signifikan, walaupun mean dia menunjukkan perbezaan. So perbezaan pada mean bukan disebabkan oleh perlakuan, tetapi disebabkan oleh perbezaan sedia ada di antara sampel tersebut. Okay, so sebab itu jangan fokus on the mean, tapi fokus on ujian yang telah dilaksanakan. Okay? Kira tu. Kira tu. Faham? Okay, welcome. Okay, ada soalan lain? Okay, so kalau tak ada soalan, so kita berhenti setakat ini dulu. Okay, dan kita akan sambung pada minggu hadapan insyaAllah. Okay, so terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor.
Okay, Thank welcome. you, Doktor. Yang sama. Thank you, Doktor. Terima kasih, Doktor.